Okay, cop. Kalau korang nak share tu, apa kata share dekat Facebook, Instagram, WhatsApp, supaya siapa-siapa yang nak cari resipi rendang perap lain daripada yang lain boleh try I punya resipi. Dia punya details ada dekat description. Okay. Termenunggu sendiri, memendam rindu tidak menentu, tak dapat balik kampung tahun ini. Ini sebenarnya kita nak sharekan tips macam mana nak potong daging yang bahagian macam ni. Okay, caranya mudah saja. Gunakanlah gunting. Kalau guna pisau besok baru siap. Pisau ni kalau daging yang macam ni senanglah. Ataupun memang ada satu pisau khas yang mahal yang boleh memotong daging dengan senangnya. Itu tak apa. Tapi kalau tak ada macam biasa-biasa pisau macam ni, saya pakai gunting. Senang sikit. Sap siap. Tak lenguh tangan, pisau pun tak tumpul. Sekian. Okey, untuk kita rebus daging, mula-mula saya letakkan minyak sikit. Sekarang kita tengah tunggu minyak dia panas. Dan kita akan masukkan daging yang kita dah perap. Tada! Ini daging yang kita dah perap. Okey, saya perap sebab saya nak rasa bawang merah, bawang putih, serai, kunyit hidup dan juga halia dapat masuk elok-elok dalam daging tu. Kemudian bila kita rebus, dia akan sebatikan dengan rasa air tu. And then air daging ni kita akan gunakan semula bila kita nak tumiskan rendang dan bila kita nak masak sepenuhnya. Jadi air perapan ni jangan buang, okey? Air rebusan daging ni jangan dibuang. Okey, sekarang kita akan masukkan daging kita. Okay. Jangan risau sebab nanti kita akan masukkan air. Yang ni kita cuma nak masakkan sikit perapan kita ni supaya nanti dia akan sebati dengan air. Kita gaul-gaulkan biar minyak tu melekat-lekat antara satu sama lain. Kemudian kita akan tutupkan. Okey, bila dia dah agak mendidih, kita letakkan air. Jangan tunggu lama-lama sangat ya, sikit-sikit. Agak-agak dah macam ni, dah sesuai, kita letakkan air. Air panas je terus, senang. Tak payah nak anukan lagi. Guna air sejuk. Dan kacaukan dia. Okey, bila dia dah sebati, kita biarkan dia rebus sendiri sampai kering, okey? Okey, sekarang ni kita nak tengok balik daging yang kita rebus tu dah siap ke belum. Biasanya ambil masa dalam 3 jam. Itu kalau saya masak rendang lah. Okay, now kita nak tengok, okey? Kalau masak rendang, proses yang paling lama adalah daging tu sendiri. Nak masak rendang tu sekejap je. So, sementara kita nak tunggu daging kita rebus, kita boleh buat benda lain. Macam saya akan tunggu. Tapi dalam masa yang sama, saya siapkan bahan-bahan untuk kita buat rendang. Jom kita tengok. Tada! Okey, dah nampak kan bahan-bahan untuk kita buat rendang sekejap lagi. Macam biasa, bahan yang ada dalam rendang, serai. Tapi saya akan menggunakan cili padi sikit, cili hidup, gula melaka special, halia, lengkuas, daun limau purut. Ini daun kunyit yang kita dah cincang. Ini bawang putih, bawang merah. Okey, pada permulaannya bawang merah ni saya gunakan 6. Tapi 2 saya dah potong, dah blend. Saya dah perapkan sekali dengan daging yang kita rebus ni. Bawang putih pun sama, saya ambil dalam 5 ulas sekali. Halia kita dah masukkan juga sikit. Dengan serai 2 batang saya dah potong halus, perapkan sekali. Nanti saya akan potong lagi 2. Yang ini untuk masak rendang lah. Okey, kerisik ni jenama rasaku. Rasaku, okey saya tunjukkan. Okey, jenama rasaku, kerisik, toasted coconut paste. Okey, rasaku ni sedap.
Kalau korang nak cuba bahan-bahan yang saya guna untuk buat rendang, silakan. Dan jangan lupa komen, jadi ke tidak rendang korang tu. And kalau untuk santan, biasanya lagi sedap kalau santan fresh. Tapi itulah musim PKP ni tak ada pula orang jual. So, saya akan gunakan santan jenama Kara, jenama kegemaran saya. Sebab santan Kara ni pekat. Saya akan gunakan 2 kotak santan Kara. 1, 2. Dalam YouTube channel saya, korang akan tengok macam mana saya memasak sambil handle 2 anak lelaki yang masih kecil. Okay guys, sekarang kita nak check. Kalau boleh kita kena sentiasa check. Kita nak tengok perkembangan daging kita. Wow. Kalaulah korang boleh bau aroma serai, bawang-bawang yang kita blend tu masa ni sedap sangat. Ini first time lah saya try resepi ni. Sebelum ni saya tumis sahaja dulu, daging masukkan sekali dengan krisik dan bahan-bahan lain. Tapi kali ni saya try buat asing. Saya harap menjadi, sebab nampak gayanya macam menjadi je. Okey, kita punya daging dah siap rebus. Kita masukkan balik dalam bekas kita yang mula-mula kita guna masa kita nak perapkan dia tu. Dan sekarang kita akan tumiskan, panaskan dululah minyak baru. Guna bekas kuali ataupun periuk yang sama supaya dia punya bahan-bahan tu maintain dalam periuk ni. Panaskan minyak baru. Kita akan letakkan bahan tumis kita untuk masak rendang dan juga bahan-bahan yang lain untuk completekan masakan rendang kita. Okey, kita nak tumiskan dulu bahan-bahan yang kita dah blend untuk kita masak kuah rendang itu. Tumis sampai garing. Tahu. Okey, kemudian masukkan cili hidup. Kita pulang kalau nak cili hidup, kalau tak nak tak apa. Serai yang diketuk dan juga lengkuas. Okey, kita kacau dan kacau. Kita akan tumiskan lagi. Memang saya suka tumis sampai dia garing. Dan kita cairkan dulu gula melaka kita. Tapi nak cairkannya kita kena kacau sampai dia cair. Okey, kalau perasan kita punya gula melaka ni makin mengecil dan warna bahan tumis kita ni semakin gelap. Itu yang saya nakkan. Sebab beza guna gula melaka dengan gula biasa adalah rasa lemak manis dia. Kalau guna gula putih, rasa dia manis yang kalau terlebih dia menyengat. Tapi kalau gula melaka, rasa dia manis-manis lemak gitu. Gula melaka dah cair. Now kita nak masukkan daging yang kita dah rebuskan. Okey, jangan tambah apa-apa air lagi. Guna air yang ador sahaja. Dan lebihan-lebihan dalam ni sila korek dan bersihkan. Masukkan ke dalam periuk ni. Kacau dulu sehingga sebati, sebab dia daripada 2 masakan yang berlainan. Maksud saya macam berlainan waktu. Yang ni kita masak kemudian, yang daging tu kita dah rebus awal. So sebatikan dia dulu. Baru kita akan masukkan santan, kerisik dan juga daun limau purut dan daun kunyit. Okey, kita dah masukkan santan dan juga kerisik. Kita kacau dan kacau. Masa kita nak masak santan nanti, kita kena tutup dia punya penutup periuk. Baru kita akan letakkan daun limau purut dan juga daun kunyit. Biar dia masak sekali. Sedap kalau masak sekali. Okey, jangan lupa letakkan cili bawang. Kalau nak letak masa tumis boleh, nak letak ujung-ujung pun boleh, sama je. Kalau macam saya suka yang kering-kering. So saya akan biarkan lama sampai air dia jadi kering. Ada setengah orang suka berkuah kan. So depends pada tekak masing-masing. Okay. Hello guys, rendang I dah siap. Kalau korang ada bestnya, mesti I akan bagi korang rasa.
Well, alhamdulillah menjadi rendangnya. Nak tengok? Tatada! Oh my god. So, ini adalah warnanya. Cantik tak? Okay, sepatutnya I nak buat kering lagi. Tapi sekarang I dah penat gila. So, kita continue esok lah. Kita akan panas-panaskan sebab hari ni baru hari kedua terakhir Ramadan. Besok masih ada masa. Jadi bila kita kerap panaskan nanti dia akan kering. Guys, jangan lupa bila dah tengok I punya video, you mesti subscribe I punya channel. You mesti like I punya video dan share I punya video supaya orang lain dapat manfaat yang sama.